أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama menyambung tafsir surah As-Sajdah, iaitu pada juzuk yang ke-21 muka surat 415. Malam ni bermula pada ayat yang kelima insya-Allah. Kita mulakan ayat yang kelima dari surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin ma ta'uddun. Allah mentadbirkan makhluk-makhluknya bagi melaksanakan tadbirnya itu. Ia menurunkan segala sebab dan peraturan dari langit ke bumi. Kemudian diangkat naik kepada pengetahuannya segala yang berlaku dari pelaksanaan tadbirnya itu untuk dihakiminya pada suatu masa yang dirasai oleh orang-orang yang bersalah banyak bilangan tahunnya menurut hitungan masa kamu yang biasa. Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Yang demikian sifatnya ialah Tuhan yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata, yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Baik sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita masih lagi dalam surah As-Sajdah. Pada ayat yang kelima kita mulakan. Pada ayat yang kelima hingga ayat yang ke-9 masih lagi dalam bab dalil-dalil keesaan Allah Subhanahu wa taala dan juga keesaan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya yudabbirul amra. Ayat ini menunjukkan kepada pentadbiran Allah Subhanahu wa taala akan urusan hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengurus tadbirkan alam ini secara keseluruhannya. Segala perkara fil alami, dalam alam ini, sama ada alam di sebelah atas langit ataupun alam di sebelah bawah yang dinamakan bumi. Kemudian akan naiklah kepada Allah Subhanahu wa taala hasil pelaksanaan perintah ini dengan menggunakan perantaraan para pegawai kerajaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu bandingan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala dan menjunjungnya segala makhluk-makhluk ini akan perintah Allah Subhanahu wa taala mengikut pentadbiran kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha berkuasa. Kerana tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu akan segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala lepas dia buat makhluk dia perintahkan. Ini menunjukkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala ini akan berlaku kepada makhluk ini. Sama ada pada pentadbiran alam ini, pada pelaksanaan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
lepas dia memerintahkan sekalian para malaikatnya melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ni kata ulama menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Diangkatkan segala urusan yang terhasil ini, yang dilakukan di alam dunia ini, baik kecilnya maupun besarnya, kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya, supaya dihukumkan segala yang berlaku. Dihukumkan segala yang berlaku pada hari kiamat. Ini disebut dengan tempoh yang panjang. Kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Yang qadarnya itu, kalau terjemah harfinya begini, yang qadarnya itu selama 1000 tahun. Maksud di sini 1000 tahun bukan dikehendaki dengan bilangannya 1000, ataupun pada ayat suratul Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000, hari yang qadarnya 50,000 tahun. Sama ada Allah Subhanahu wa taala sebut perkataan 1000, ataupun Allah Subhanahu wa taala sebut perkataan 50,000. Kata ulama, qala al-Qurtubi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesusahan ini kepada puak-puak kafir seperti qadarnya 50,000 tahun, tempoh yang begitu panjang. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, wal arabu tasifu ayyamal makruhi bit-tuli wa ayyama as-sururi bil qasri. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahawa orang Arab menyifatkan hari yang susah itu dengan panjang, ribu lamanya hari yang susah. Manakala hari yang suka disifatkan dengan pendek. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut hari akhirat itu kerumitannya berlaku kepada golongan yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ini dirasakan dengan begitu lama. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Oleh yang demikian amat untunglah bagi sesiapa yang direzekikan oleh Allah kepadanya redha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dia terima akan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu. Demikian kata ulama dalam kitabnya Tafsir Al-Ulusi. Baik kawan-kawan yang dikasihi sekalian, jadi Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengurus tadbirkan langit dan bumi ini, kemudian naiklah kepada Allah dengan perantaraan pada malaikatnya akan segala pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Baik. Zalika alimul ghaibi wasyahadah. Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Yang demikian sifatnya ialah Tuhan yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan perkara yang nyata, yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala yang mengurus tadbirkan segala urusan ini ialah Allah yang sentiasa mengetahui dengan segala perkara, baik yang dapat dilihat oleh mata manusia ataupun yang tidak dilihat oleh mata manusia. Semua sekali ini dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi, Allah yang sentiasa mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang dapat dilihat oleh mata kita manusia. Al-Azizur Rahim, Al-Aziz ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang boleh mengalahkan segala-galanya. Segala-galanya akan tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
dan juga Allah lah yang bersifat dengan sifat Ar-Rahim, yang maha pengasihani dengan hamba-hambanya yang beriman kepadanya, yang taat kepadanya, yang sentiasa buat ibadat kepadanya, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengasihani orang-orang yang beriman itu dalam menguruskan tadbirnya di dunia dan juga di akhirat. Sebab itulah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dalam kita menghadapi suasana bencana ini, ya, bencana virus corona ini, kalau kita nak selamat, kita mesti jadi hamba Allah yang bertakwa. Qala Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah Subhanahu wa taala kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan rezekikan kita dari sudut yang tidak terkira banyaknya. Jadi makhraja. Kita orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita ada prinsip-prinsip kita. Dalam kita menghadapi contohlah suasana musim coronavirus ini, kita tak boleh bawa bencana kepada orang lain, dan kita tak boleh mudaratkan diri kita sendiri, sebab Islam punya prinsip la darara wa la dirar. Kita nak khianat diri kita sendiri, nak mendedahkan diri kita kepada kebinasaan, tidak boleh. Demikian juga nak mendedahkan orang lain kepada kebinasaan pun tidak boleh. Sebab tu segala tata cara kesihatan yang ditunjukkan oleh Kementerian Kesihatan itu untuk keselamatan diri wajib kita patuhi. Contoh, kita pergi tempat ramai-ramai, kita tutup muka sebab takut ada orang bersin dan sebagainya. Ataupun kita basuh tangan setiap kali kita selesai buat sesuatu urusan, sebab takut kuman tadi akan merebak di tubuh kita. Budaya-budaya begini kita nampak biasa, tetapi pesanan itu untuk mengelakkan diri kita daripada kita terjerumus dalam bencana musibah. Jadi perkara-perkara macam ni kita kena patuhi, kerana Islam mengajar pada kita, qala Allah Ta'ala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan sekali-kali kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Kita kena jaga molek lah tubuh kita, jaga molek basuh tangan kita, jaga molek jarak sosial yang dikehendaki oleh tunjuk ajar para ahli-ahli perubatan untuk keselamatan kita semua. Tuan-tuan kena ingat, nikmat sihat ni nikmat yang terlalu mahal. Nikmat sihat nikmat yang terlalu mahal. Kita kena ingat molek. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirum minan nas. Dua nikmat yang manusia rasa hilang daripadanya, tapi teramat banyak ada pada manusia. Pertama sekali as-sihhatu, nikmat sihat. Yang kedua al-faragh, nikmat masa kosong. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasihani ini, mengasihi kita dalam segala urusan tadbirnya di dunia dan juga di akhirat. Betul orang mukmin ni tuan-tuan dikasih semua, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amat pelik urusan hidup orang yang beriman pada Allah, sebab segala urusannya itu kulluhu khair, baik belaka. In asabathu dharra'a sabara. Kalau ditimpa oleh musibah, dia sabar, dia boleh pahala. Wa in asabahu, dan jika dia ditimpa, wa in asabathu dharra'a sabara, kalaulah dia ditimpa musibah, dia bersabar. Kalau mendapat nikmat, dia bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui, maha mengasihani pada kita semua. Di sebalik musibah pun ada rahmat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama cendekiawan kita kata, dia kata, wa aqdarullahi mubattanatan birrahmat. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada kita ini tersirat padanya 1,000,000 rahmat. Dah tengok sehari dua ni, bila mari musim coronavirus, kita fikir rahmat begitu banyak Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita tak?
Allah Ta'ala paksa kita duduk bersama-sama dengan keluarga, boleh rapat hubungan dengan anak-anak kita, boleh tahu bagaimana sikap mereka, bagaimana peluang kita nak mendidik anak-anak kita. Ini rahmat-rahmat yang berlaku di sebaliknya, dan mengajar pada kita 1001 pelajaran. Yang paling penting saya tengok juga pelajaran kita belajar di sebalik kasih sayang Allah bagi ujian kepada kita coronavirus ini ialah kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita beringat molek. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Dalam keadaan kita menguruskan keuangan kita. Di saat kita ada duit, tak boleh kita nak kedekut dan tak boleh kita terlalu boros. Tak boleh. Kita nak wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha. Kemah kemi pun tak boleh, buka semua pun tak boleh, tapi kena ada duduk di tengah-tengah. Allah nak ajar kita di sini bahawa kena beringat kepada keadaan yang kamu akan jumpa depan hari. Kerajaan bagi bantuan prihatin untuk rakyat bahawa B40 kena beringat molek. Boleh duit kerajaan bagi 800, 1,900 untuk tiap-tiap rakyat kita ni yang berdepan dengan masalah kesukaran. Dan penjawat awam pula dapat bonus RM500 untuk kehidupan mereka. Kena ingat molek. Semua ni kena jaga molek supaya kita boleh guna sampailah kepada kita menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak nanti. Jangan duk perhabis. Tak apa perhabis. Minta dengan Tok Ngulu, minta dengan wakil rakyat, minta dengan kerajaan. Tak wujud kita pun duk kata. Kita kena ingatlah nak kata warga apa. Bukannya kita seorang je. Lagu tu kita sedap. Kadang-kadang orang ni yang mengata tu cukup sedap. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Negara lain tua-tua orang tak bagi pun duit. Kerajaan kita alhamdulillah dia bagi duit 500, 800 sorang-sorang supaya kita boleh sara hidup keluarga kita. Alhamdulillah makanan cukup, segala-galanya cukup belaka. Walaupun kita dikurung oleh perintah PKP kerajaan, tapi kita mendapat 1001 rahmat. Makannya dipera, berahnya pula sapa tangga dan sebagainya. Baru nampak kesatuan hidup rakyat Malaysia ni, kita boleh tengok dengan berlakunya virus corona ini. Ada orang jahit percuma dan sebagainya. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Saya pun bersyukur pada Allah Ta'ala dengan peluang Allah bagi pada kita, kasih sayang Allah Ta'ala dan takbirannya kepada kita ini boleh bersama keluarga yang sekian lama kita bertemu tapi tidak bersama. Dapat menamatkan tafsir Al-Quran surah Luqman. InsyaAllah sikit lagi tamat pula surah As-Sajadah. Nak bolehkah kita ni menyambut Ramadan lagi kat tuan-tuan semua? Banyaklah kita boleh buat dalam kehidupan kita ya. Ini orang panggil rahimnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita semua. Baik. Selepas daripada Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat kita lihat pada penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperlihatkan pula dalil yang menunjukkan kepada dalil itu pada diri kita sendiri pula selaku manusia. Qala Allah Tabaraka Wa Ta'ala pada ayat berikutnya, Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baik kejadian, dan dimulakannya kejadian manusia berasal daripada tanah. Kemudian ia menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati, iaitu dari air benih yang sedikit dipandang orang. Kemudian ia menyempurnakan kejadiannya serta meniupkan padanya roh ciptaannya, dan ia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan juga penglihatan serta hati akal fikiran supaya kamu bersyukur. Tetapi amallah sedikit di kalangan kamu yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqahu, yakni Allah Ta'ala yang mentadbirkan seluruh alam ini
Maha mengetahui, maha kuat, maha pengasih sayang. Dialah yang telah mengelokkan kejadian segala sesuatu. Dan Allah jadikan benda ni dengan sifat dia, ia cukup comel sekali. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurus tadbir ini, dia buat sesuatu perkara ni comel belaka. Dalam dunia ni sahabat-sahabat sekalian, semua kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat kita ni semuanya comel belaka. Tak ada sebenda hak uduh. Uduh tu kerana pandangan mata kita sahaja. Hakikat sebenarnya kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat pada kita ni semuanya kejadian yang baik-baik dan kejadian yang comel-comel belaka. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah Ta'ala mulakan dengan kejadian manusia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan bapa kepada segala makhluk ini, namanya Adam alaihi salam. Adam itu Allah jadikan daripada tin, daripada tanah. Tin maknanya mukawwanun min ma'in wa turab. Air bercampur dengan tanah. Itu maknanya tin. Allah Ta'ala jadikan manusia itu dan mengekali kehidupan manusia itu daripada air dan tanah. Kerana mani manusia ini nasyi'un minal ghidha. Mani kita mari daripada makanan. Makanan ni pula mari mana? Imma minal haywani wa imma minan nabat. Makanan kita makan boleh jadi daripada haiwan, boleh jadi mari daripada tumbuh-tumbuhan. Semua baik haiwan baik tumbuh-tumbuhan baik ya'tamidu, semuanya bersandarkan keluar daripada produk-produk bumi, iaitu tanah. Jadi Allah Ta'ala kata wa bada'a khalqal insani min tin, dan Allah Ta'ala mulakan kejadian manusia itu mari daripada tanah. Ialah kita lain daripada air mani. Air mani ini pula tuan-tuan semua mari daripada mana? Mari daripada makanan. Makanan kita mari mana? Wa imma daging, wa imma haiwan, wa imma tumbuh-tumbuhan. Baik haiwan, baik tumbuh-tumbuhan, semuanya mari daripada tanah. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian ia menjadikan keturunan manusia itu dari jenis air, itu air benih yang sedikit dipandang orang. Baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan zuriat manusia. Yatanasaluna, berketurunan ia daripada campuran benih lelaki dengan benih perempuan. Allah Ta'ala campurkan di antara benih laki-laki dengan benih perempuan. Qauluhu Ta'ala yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Keluarnya benih manusia itu daripada sulbi laki-laki dan juga tara'ib bagi perempuan. Tahukah anda tara'ib? Tara'ib ialah satu kawasan tulang yang berada di antara dua dada manusia. Daripada atas ini lahirnya benih perempuan, daripada sulbi itu lahirnya benih laki-laki. Bertemunya benih laki-laki dengan perempuan ini, fayatimut tawalud, maka akan lahirlah makhluk-makhluk yang bernama manusia dan sebagainya. Air ini pula disifatkan dengan air yang mimma'im mahin, yakni air yang hina, dhaifun mumtahanun adatan. Air disifatkan dengan air yang lemah, air yang hina. Air mani ni tuan-tuan dikasih semua, orang tidak pandang pun kepada air mani itu. Dan air mani, kejadian manusia ni kalau jatuh ke tanah, ayam tak patuh, itik tak sudu. Itulah asal keturunan kita. Tapi kita sendirinya, kita rasa kita ni berasa ego, kita rasa kita ni berasa hagah dan sebagainya. Kita ni mari mana? Mimma immahid, daripada air yang hina. Baik. Summa sawwahu, kemudian lepas Tuhan buat manusia daripada tanah, jadilah dia ni sawiyan mustaqiman. Jadilah dia ni pula mempunyai anggota-anggota. Tuhan buat gini, Tuhan sempurnakan ia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiupkan pula padanya itu ruh.
Ruh dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tiup pula roh. Apa kata? Cukup 120 hari dalam perut mak kita, maka 120 hari ni cukup 4 bulan. Cukup 4 bulan, marilah pula Tuhan tiupkan roh pada kita tadi. Hiduplah kita selepas apa? 120 hari. 120 hari sama dengan 4 bulan tak? Summa yurus dalam hadis hadis 40, kita hadis 40 ada sebut kampung baca belakang. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuskan padanya malaikat. Bila tu waktu berumur 120 hari. Wa yuhmaru bi arba'. Dan bila hidup diperintahkan pada malaikat itu ditulisnya dengan 4 perkara. Jadi summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. Dan ditiupkan padanya itu ruh dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ruh ini tuan-tuan dikasih sekalian, manusia tidak mengetahui akan hakikat ruh yang sebenarnya. Maka bila kita ditiupkan roh itu, kita mula bergeraklah. Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ni pula panca indera yang menjadi kunci kepada pengetahuan. Panca indera yang menjadi kunci kepada pengetahuan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah Subhanahu wa taala jadikan pada kita ini kunci-kunci pengetahuannya, seperti Allah Ta'ala menjadikan telinga untuk kita mendengar suara. Allah menjadikan mata untuk kita melihat benda-benda di hadapan kita. Dan akal kita untuk kita berfikir. Allah Ta'ala jadikan telinga kita boleh mendengar. Allah Ta'ala jadikan pula mata boleh kita melihat. Allah Ta'ala jadikan pula akal boleh kita berfikir. Bila kita boleh melihat, mendengar dan berfikir ini, dan kita hasilnya ialah kita boleh bezakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana al-khairu, mana dengan al-syarru, mana al-haqqu, mana al-batilu. Benda betul, benda salah duduk mana, benda baik, benda buruk duduk mana. Demikianlah kita melihat Allah Ta'ala buat manusia ni at-tadarrush, yakni berperingkat-peringkat pada kejadian-kejadian manusia. Daripada tanah min tinil lazim, kemudian pula marilah pula kepada jadinya janin. Marilah pula gerak tiup roh tadi. Tuhan buat pula kita ni telinga. Ada setengah ulama kata, kenapa Tuhan sebut telinga dulu? Sebab telinga lah yang pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan buat pula kita ni telinga, dia buat kita mata, dia bagi kita akal fikiran. Semua Tuhan bagi kita ni dengan mata, dengan telinga, akal fikiran, kita boleh mencari ilmu untuk kita bina kehidupan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, qalilan ma tashkurun, sedikit sangat di kalangan manusia ini yang bersyukur akan perintah Allah Taala. Wahai manusia, kalau kamu tengok Allah Ta'ala bagi nikmat pada kamu yang banyak ini, nikmat kejadian kamu, nikmat pendengaran kamu, nikmat penglihatan kamu, akal fikiran kamu, Tuhan bagi segala-galanya nikmat kepada kamu ini, kamu kena terima nikmat Allah Ta'ala ini dengan sempurna dan kamu syukurlah akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Hendaklah kamu syukur kepada Tuhan kamu atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu semua. Syukurlah tuan-tuan semua. Tuhan kita nikmat terlalu banyak. Tak? Walaupun setengah orang pandai kita ni uduh. Apalah Ustaz Saibu uduhnya dia hitam, rambut kerah, kepala botak, perut bucik misalnya. Nah, walaupun kita orang kelih kita ni huduh, tapi ada kelebihan kita. Supaya juga orang tu comel sudut tu, uduh sudut lain. Hak ni pula uduh sudut ni, comel sudut lain. Jadi benda ni benda biasa. Allah Ta'ala jadikan kita ni tuan-tuan semua, kita ni sempurna belaka kejadian kita. Laqad khalaqnal insana, qala Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kami jadikan manusia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sebaik-baik kejadian. Sebab itulah semua Tuhan buat ni tuan-tuan semua comel belaka. Syukurlah kita kepada Allah. Tapi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah ramai, qalilan ma tashkurun.
Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadidin bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Ini ayat yang ke-10 hingga ayat ke-14 dari surah As-Sajdah ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada kita berkenaan dengan kebangkitan dan juga lagu mana keadaan puak-puak yang kafir ini pada hari kiamat kelak. Ini tajuk yang menarik untuk kita bincang. Pertamanya, akhirat tetap akan berlaku. Yang keduanya, orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sudah pasti mereka memperolehi azab, tidak sama dengan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla yang mereka itu mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi, dan mereka yang kafir itu berkata, adakah apabila kami telah hilang lenyap dalam tanah, kami pula akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baru? Betulkah demikian? Mereka bukan sahaja tidak percaya tentang hidup semula, bahkan mereka tidak percaya tentang pertemuan dengan Tuhannya. Berkatalah puak-puak yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, Allah Subhanahu wa taala kabarkan pada kita semua keadaan puak-puak musyrikin. Yang puak-puak musyrikin ini, mereka ni dijanjikan oleh Allah akan kebangkitan, tapi mereka tidak percaya. Wa qalu, mereka berkata, adakah tubuh kami yang sudah menjadi tanah hancur lebur di telan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menghidupkan kami semula? Dia tak percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala boleh buat dia ni semula. Dia tak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahanya kawan-kawan semua, kita ni daripada ada kepada tiada, daripada tiada balik kepada ada. Allah Ta'ala punya kuasa, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kum fayakun. Itu saja kerja Tuhan ni, mudah saja ya. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadidin balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Dia kata bahawa adakah kami akan hidup semula dan kami akan hidup dengan keadaan yang baru, tapi sebenarnya mereka itu kufur kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang dikasihi semua, Allah Subhanahu wa taala nak menghidupkan manusia daripada tiada kepada ada, benda ni bukannya susah ya. Baik. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, nyawa kamu akan diambil oleh malakul maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika habis ajal kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu untuk menerima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad pada puak-puak kafir ini, sesungguhnya malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kamu, mencabut arwah kita semua ni pada waktu yang tertentu. Allah Ta'ala tamari kita malaikat, dia akan cabut nyawa kita apabila tiba masanya. Malaikat tak pernah tersalah orang ya. Maka Tuhan buat kita ni sampai tahi masa kita akan mati. Malaikat ini namanya Israel. Malakul maut namanya Israel. Makna Israel ialah hamba Allah Ta'ala. Hamba Allah Ta'ala, malaikat Israel ini, dia menguruskan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguruskan kerja dia untuk mencabut nyawa manusia. Mencabut nyawa manusia. Tiap-tiap kita semua ni kita akan mati. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha alladhi khalaqal mauta wal hayata. Ini semua ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesudahan manusia bahawa manusia ini akan mati. Ruya anna malakal mauti lamma wakalahu Allah Ta'ala biqabdil arwahi qala. Disebutkan riwayat bahawa malikul maut apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala wakilkan kepadanya untuk mencabut nyawa manusia ini, qala, kata dia, Rabbi ja'altani
Uzkaru bisu'in. Ya Allah, kau jadikan aku ini disebut dengan buruk. Semua orang marah belakang hamba, ya Allah. Pasal apa? Sebab manusia mati kerana apa? Wa yashtumuni banu Adam. Ya Allah, ya Tuhanku, segala anak Adam pakat cerji hamba belaka. Faqala Allah Ta'ala lahu. Tuhan berkata kepada dia, inni aj'alu lil mauti ilalan wa asbaban minal amradi wal asqam yansibunal mauta ilaiha. Allah Ta'ala kata, aku jadikan bagi mati itu, orang mati itu penyakit-penyakit dan sebab-sebab daripada penyakit-penyakit dan apa-apa saja yang disebabkan kepada dia. Fala yadhkuruka ahadun illa bi khairin, dan tidak ada orang menyebutmu kecuali dengan baik. Sebab tu tuan-tuan tengok, tuan pergi pak orang mati, tuan tanya, dia mati tu bakpo dia mati? Tak ada orang jawab dia mati ke malikin maut ambil nyawa, tak ada. Dia mati cimani, darah tinggi, coronavirus dan sebagainya. Orang cari juga sebab dia mati tu bakpo. Sebab itulah tuan-tuan semua, siapa tahu kita akan mati. Siapa dia mematikan kita, malakul maut. Ni bab mati ni bab yang panjang ya. Bab yang panjang. Kita boleh dengar kuliah sebelah pagi sebut hak berlaku lepas pada mati. Mati ni tuan-tuan, bila siapa tahu kita akan mati. Nah, ulama kata ar-rizqu wal ajalu muqtarinani. Rezeki dan juga ajal ni dua perkara yang jalan seiring. Bila kita habis rezeki, kita akan mati walaupun kita sihat. Walaupun kita sihat, rezeki kita habis, kita akan mati. Bila kita mati, apa kita mati? Sebab rezeki kita habis. Maknanya rezeki dengan ajal ini berjalannya serentak. Habis rezeki, mati. Rezeki habis, kita mati. Walaupun orang tu kaya, dia akan mati juga. Pasal apa? Dia kaya tu, duit yang ada tinggal banyak tu untuk orang lain, bukannya untuk dia. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kamu itu ila rabbikum, kepada Tuhan kamu akan dikembalikan. Pada akhir kesudahan dunia ni tuan-tuan semua, lepas kita hidup semula seperti mana belum pada kita mati, kita akan menghadap dengan Allah Ta'ala pula. Bangkit pada kubur, kita menghadap dengan Allah, menghadap Allah Ta'ala ni untuk kita dihisap oleh Allah, dibalas oleh Allah. Maka yang baik dibalas baik, yang buruk akan dibalas buruk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah sambung lagi tafsir kita ni pada malam besok, pada ayat yang kedua, ayat yang ke-11 hingga ayat keadaan orang-orang yang kafir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari akhirat kelak, pada surah As-Sajdah. Surah Makkiyah ini yang menceritakan pada kita keadaan puak-puak kafir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan masa depan mereka di hari kiamat kelak. Sambung lagi pada malam besok insya-Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wal hadirin wal ghaib برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.